Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan review kamera daripada Huawei P50 Pro berdasarkan laporan daripada DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark. DxOMark ni merupakan sebuah image lab yang terdapat di Paris, yang mana mereka ni banyak melakukan test terhadap smartphone, kamera dan juga lens. So laporan-laporan diorang ni memang sangat-sangat detail dan sangat-sangat tepat. Dan untuk episod kali ni kita akan tengok hasil daripada kamera Huawei P50 Pro. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Alright guys, Huawei P50 Pro ni telah mendapat nombor 2 second in global ranking. So dalam kategori kamera terbaik, Huawei P50 Pro ni dapat nombor 2 di dalam global ranking. So banyak-banyak smartphone yang telah ditest oleh DxOMark ni, Huawei P50 Pro ni memang mendapat skor yang agak tinggi lah, sehingga boleh dinobatkan nombor 2 di dalam global ranking. Dan kalau kita tengok tajuk dekat sini, Huawei P50 Pro Camera Test Outstanding in all areas. So daripada tajuk pun kita dah tahu dah yang kamera P50 Pro ni memang outstanding. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, kita ke bahagian foto dulu dan kita nak tengok dari segi exposure dan juga kontras. Okey, kita tengok gambar yang telah di-shoot ni. Huawei P50 Pro di compare dengan Mate 40 Pro dan juga Mi 11 Ultra. Okey, jom kita tengok gambar ni. So, gambar ni ditangkap di dalam keadaan yang kontras tinggi, iaitu di bahagian dalam ni agak gelap dan di bahagian luar mempunyai cahaya yang sangat-sangat terang. So kalau kita tengok untuk Huawei P50 Pro ni, dia memang excellent exposure lah. Dia boleh kekalkan exposure dengan cantik dan juga dynamic range dia pun memang sangat-sangat sempoi, sangat-sangat luas dia punya dynamic range. So kita tengok dekat sikit. Okey, kalau kita tengok kat gambar ni, dekat bahagian dalam ni exposure dia memang cantik. Dekat bahagian luar pun yang kita tahu tengah panas macam ni, memang kalau kamera yang low dynamic range memang burn out habis lah, memang akan jadi putih dekat bahagian luar. Tapi P50 Pro ni berjaya mengekalkan detail dekat bahagian luar dan juga detail dekat dalam rumah ni. So kalau kita tengok, okey, memang cantik, tak ada noise lah, dan detail dia memang ada sedikit blur sikit kat bahagian sini, tapi dekat sini memang cantik. Dan kalau kita tengok dekat luar, detail dia pun memang sangat-sangat cantik. Okey, gambar ni bestnya tak ada noise, memang clean gila. Dan kalau kita compare dengan Mate 40 Pro, Mate 40 Pro dekat bahagian dalam dia sedikit gelap lah kalau kita tengok, dan dekat bahagian luar dia masih lagi maintain dia punya quality cahaya tu. Dan kalau kita tengok Mi Ultra 11, dia ada beza sikit dekat sini. Mungkin pada waktu ni ada cahaya yang dah masuk, cahaya panas yang dah masuk, so dia start ada cahaya dekat kayu ni. Tapi overall dari segi exposure masih lagi cantik dan juga dynamic range dia pun cantik. So ketiga-tiga kamera ni memang cantik lah, tapi Huawei P50 Pro menang dekat sini sebab dia punya exposure memang best gila. Kemudian apabila kita masuk ke dalam indoor, dan scene ni cuma diterangi oleh lampu lilin dekat belakang, tak pasti sama ada lilin juga ataupun lampu, tapi yang pasti dekat scene ni semua berwarna kuning. So Huawei P50 Pro ni masih lagi mampu capture dengan cantik. White balance dia pun cantik, dia punya exposure pun cantik, dynamic range dia pun cantik. Dan kalau kita tengok dekat Mi 11 Ultra ni, dekat bahagian ni, so kalau kita compare dekat dua bahagian ni, P50 memang sempoi lah dari sudut highlight dan juga shadow, dia hampir sekata. So dia macam HDR lah, dynamic range dia memang cantik gila. Berbanding dengan Mi 11 Ultra ni, dekat bahagian highlight dia hampir burn tau. So dia nampak memang ada kontras yang tinggi lah antara highlight dengan shadow. So P50 Pro memang excellent gila lah dalam bab low light ni. So kalau kita pergi ke bahagian color pula, Huawei P50 Pro ni dia menghasilkan skin tone yang accurate, yang tepat, dan white balance dia pun dia natural. So kalau kita tengok orang ni, langit dan pokok nampak natural lah. Dan bila kita compare dengan Mi 11 Ultra ni, kalau kita tengok dekat langit dia ada sedikit kekuningan, dan juga dekat skin tone pun dia dah sedikit kekuningan. Tapi yang best dekat kawasan yang pokok hijau ni, dia nampak lebih timbul lah kan, sebab white balance dia slightly ke arah kuning. Alright, so kita masuk ke gambar indoor pula, yang mana gambar indoor ni mungkin sumber cahaya utama dia adalah daripada tingkap, dan dia ada satu artificial light dekat sini warna kuning. So far Huawei P50 Pro ni memang memberikan accurate skin tone dan juga color dia agak vivid lah. Okey, kalau kita compare dengan Mate 40 ni, dia nampak macam dekat skin dia ada orange hue sikit. So dan juga skin tone dia nampak macam cerah sikit lah berbanding P50 Pro.
Dan kalau kita tengok Xiaomi Mi 11 Ultra ni, skin tone dia memang lebih cerah lah. Tapi kalau menurut laporan ni, dark skin tone a little too bright. Maksudnya kalau kita tengok dengan mata kita sendiri, skin tone dengan kita tengok dalam handphone punya skin tone dah agak lari lah kan. So dia tak berapa tepat sangat lah. Alright, kita ke bahagian depth of field. So dekat sini mungkin dia gunakan lens yang normal yang ada dekat kamera tu. So difokuskan kepada subjek depan dan kita akan close up dekat bahagian muka subjek yang belakang ni. Ada dua subjek, so kita nak tengok adakah subjek yang belakang ni sharp ataupun tak. Ok, kalau kita tengok dekat crop muka ni, so Huawei P50 Pro ni dia lost sikit lah detail. So dia taklah terlalu sharp detail untuk subjek yang kedua ni. Tapi kalau untuk Mate 40 Pro, dia nampak lebih hilang lebih detail lebih banyak lagi daripada P50 Pro. Dan untuk Xiaomi 11 Ultra ni, detail untuk subjek yang second yang kat belakang tu memang sangat-sangat sempoi lah. Memang nampak sharp gila. So kalau siapa yang nak main landscape dengan lens ni memang sempoi lah kot. Sebab daripada subjek yang depan sampai ke belakang sharp. Tapi kalau untuk kita shoot portrait, kita lebih minat untuk kita blurkan sedikit bahagian belakang daripada subjek ni supaya subjek kita tu timbul. Ok, dari segi texture pula, kalau kita tengok gambar di shoot dekat outdoor dengan cahaya yang terang dan ada backlight yang macam ni, so kita tengok dia ada sedikit gangguan cahaya dekat muka dia yang mana kontras dia tak sama dah. Kalau kita tengok Mate 40 Pro ni, kontras dia memang cun, tapi dekat sini dia ada sedikit light leak, nampak macam light leak lah dekat sini. So bila di crop kan, kita boleh nampak yang detail dia ada sedikit loss lah, mungkin disebabkan oleh light leak tu, dia ada cahaya yang mengganggu dekat sini. Dan kalau kita tengok Mate 40 Pro, nampak memang sharp gila. Dan 11 Ultra pun masih lagi sharp, tapi tak se-sharp Mate 40 Pro ni lah. Dan tapi kalau kita tengok full gambar daripada Mi Ultra ni, kita tengok masih ada light leak juga dekat sini yang mana dia agak menjejaskan sikit lah image kita ni. Alright, nice. So kita akan ke bahagian noise dan kita boleh tengok gambar ni memang ditangkap dalam keadaan cahaya yang sangat-sangat kurang lah. Kemudian di crop di bahagian kaki tu sahaja. Ok, hasilnya adalah Huawei P50 Pro ni memang low gila noise, memang tak ada noise. Dan bila kita tengok Mate 40 ada sedikit noise, memang tak nampak sangat lah pun, sikit sangat je pun. Dan Mi Ultra ni memang ada noise, so kita boleh nampak dia ada bintik-bintik noise. So tapi dari segi detail kita boleh nampak Mate 40 Pro lebih detail lah, dan dia punya exposure untuk keadaan low light ni memang cantik lah berbanding dengan P50 ni kalau nak diikutkan. Alright, kita ke bahagian bokeh. So ini adalah dalam bokeh mode. So ketiga-tiga kamera ni menggunakan bokeh mode, dan bokeh mode di dalam handphone ni biasanya artificial lah, dia bukan daripada lens. So kalau kita zoomkan gambar portrait yang ditangkap menggunakan bokeh mode ni, kita boleh tengok dekat bahagian objek subjek kita yang sharp, dan juga bokeh ni memang nampak smooth lah, memang nampak cantik, dan detail dia pun memang nampak cantik lah. So memang good job untuk P50 Pro. Dan kalau kita tengok Mate 40 Pro pun actually memang masih lagi cantik. Dan kalau kita tengok Mi 11 Ultra, dia ada blur sikit dekat bahagian skin ni. Ok, shape dia berbeza sikit lah. Ni nampak jelas sikit shape, ni kurang sikit shape. Tapi ni tak ada masalah kalau kita sekadar view image tu dalam bentuk yang wide lah, kita tak zoom dekat-dekat. So kalau nak dibandingkan dari segi detail, P50 dengan Mate 40 ni memang excellent lah. Alright, sekarang kita ke gambar malam pula. So kalau kita tengok P50 Pro flash auto, so dia menggunakan flash auto, ada sedikit green cast. So white balance dia ke arah hijau sikit, dia ada tint hijau sikit. So muka dia kita boleh nampak kuning kehijauan, dan dinding-dinding ni pun kita boleh nampak dia ke arah hijau sikit. Dan Mate 40 Pro dia good exposure, dan juga skin tone dia ok lah. So ini skin tone yang normal, dia ke merah-merahan sikit, dan ini skin tone yang kehijauan. So kita boleh nampak beza lah apabila ini mode malam dan dipakai flash auto. Alright, kita ke bahagian zoom. Ok, bila gunakan wide lens, ok, ultra wide, kemudian di crop kan ke arah bangunan yang atas ni saja, sikit je. So excellent detail lagi lah, exposure, detail, dan juga noise dia low. So memang detail dia memang terjaga, memang masih cantik lah. Walaupun gambar ni gambar wide macam ni, bila kita zoom dekat ni, detail dia masih lagi kita boleh nampak. Kita boleh nampak seketul-seketul, dan kita boleh baca tulisan yang ada. So memang fantastic lah dari segi detail untuk wide lens ni, ultra wide. Kemudian kita ke bahagian lens tele. So lens tele untuk P50 ni, ini adalah medium range tele.
So setelah di shoot gambar portrait yang macam ni dan di crop, detail dia pun masih lagi well preserved, tapi dia tak sedetail macam Mate 40 Pro lah. Dan kalau kita tengok Mi 11 Ultra pun detail dia masih lagi preserve juga. So yang ni mungkin disebabkan oleh gangguan cahaya juga kot. So dia nampak kurang sharp sikit lah. Ok, kemudian kita ke bahagian long range zoom. Ni memang zoom habis lah kot. Okay, gambar yang ditangkap macam ni. So kalau kita tengok detail dekat gambar Huawei P50 Pro ni memang excellent lah. Detail dia memang cantik gila. So Mate 40 Pro pun tak cantik, detail dia hilang. Mi Ultra 11 pun tak sedetail macam P50 Pro. So memang P50 Pro memang sempoi lah untuk tele punya long range zoom. Ok, untuk video autofocus, jom kita tengok Huawei P50 Pro. Alright, subjek dia diubah-ubah untuk nak tengok autofocus tracking tu okey tak okey. So far bila kita tengok tu memang autofocus dia memang smooth lah, memang cantik lah. Okey, jom kita tengok Mi 11 Ultra. Okey, autofocus dia daripada orang and then pergi ke landscape. Dan bila kita tengok pun smooth juga sebenarnya. So tak ada masalah. So kalau kita tengok dekat sini, semuanya adalah smooth autofocus tracking. So autofocus dia tak ada masalah, tak ada hunting dan sebagainya. Ok, dari segi video noise, dan kalau kita tengok ni video yang dah dibuat still image. So bila di crop, noise dia memang low lah. So kalau kita tengok scene ni memang low light, so noise dia tak ada sangat, low noise. So berbanding dengan Mi 11 Ultra, dia ada sedikit noise lah dekat low light punya video. So P50 memang cantik, video low light, tak ada noise, memang sample gila. Alright, last sekali jom kita tengok stabilizer untuk P50 Pro ni. Kita nak tengok macam mana stabilization untuk kamera ni. Alright, so kita tengok. Okay, daripada sini dibuka, jalan masuk. Ok, kalau kita tengok memang dia ada sedikit jittery lah. Mungkin sebab dia pegang macam ni berjalan. So ada sedikit pergerakan, ada sedikit motion yang tak berapa smooth lah dengan dia punya stabilization ni. But overall saya rasa cantik je untuk stabilization kalau kita tak berjalan banyak ataupun mungkin kita tak berlari, dan mungkin kita boleh belajar teknik pegang yang betul untuk berjalan supaya stable. Dan itu pun tak ada masalah sangat. Alright guys, so overall untuk Huawei P50 Pro ni memang cantik lah. Kamera dia dan juga video dia. Noise pun tak banyak. Dari segi dynamic range dia pun cantik. Dari segi detail pun memang detail gila lah. Sebab itulah dia boleh dapat nombor 2 dalam global ranking. So guys, macam mana? Korang yang meminati kamera daripada smartphone ni, rasanya mungkin boleh consider untuk beli Huawei P50 Pro ni. Alright guys, so itu sahaja untuk video kali ni. Jika anda ada komen dan pendapat, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.